Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisma'atin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila syairil malaikati muqarrabin lil ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak, cucu, keturunan kita, arwah-arwah semua muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang Allah lepaskan mereka di alam yang lain untuk berada di sisi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita lagi sambungan kehidupan, memberi nikmat-nikmat yang besar yang sebelum ini kita belum disebut hidup. Hidup ini adalah nikmat yang paling besar bila kita merasakan bahawa hidup ini adalah skrip-skrip ataupun cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah sendiri esa nak menceritakan tentang diri keesaannya. Tidak lain adalah semata-mata untuk menunjukkan keesaan Allah, menyatakan dirinya yang ada, yang wujud. Alhamdulillah, bersyukur kita diberi oleh Allah kefahaman yang sebelum ini kita tidak diberi pengetahuan, di mana kita jahil tentang Allah. Kita merasakan kehidupan kita ini adalah memerlukan pembalasan upah daripada Allah. Setelah kita jahil, Allah memberikan nikmat yang besar, iaitu memberikan kefahaman di sisi Allah hingga kita tidak perlu was-was atau tidak pernah was-was lagi bahawa kehidupan kita ini adalah menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mensekutukan Allah, tidak mengesahkan Allah, mereka ini dalam kerugian yang besar di mana mereka merasakan ada lagi keakuan-keakuan diri. Seperti mana kita berada sekarang, alhamdulillah, di bulan yang lebih mulia daripada bulan yang lain. Bukanlah bulan lain itu tidak mulia, tetapi bulan Ramadan ini Allah memberikan kurniaan kepada kekasihnya Nabi Muhammad untuk kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kelebihan daripada bulan-bulan yang lain, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka Allah menyurahkan atau mengurniakan lebih lagi kecintaan, rasa kasih sayang, keasyikan di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, di mana Allah nak melihatkan ketabahan, kesungguhan, kesabaran dalam kita menerima suruhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman,
iaitu wahai orang-orang beriman, telah kewajibkan kepadamu berpuasa di bulan Ramadan ini seperti mana orang-orang terdahulu. Semoga dan dapatlah kamu berpuasa seperti orang terdahulu, maka kamu akan dapat tatakun. Ini hala tuju sebenar siam, iaitu makna siam ni bahasa kita puasa, atau bahasa yang lebih tetap lagi di sisi Allah memaknai makna siam itu adalah menahan diri jangan sampai ada keakuan diri. Itu makna yang sebenar, yang seperti mana orang terdahulu, makna firman Allah, orang terdahulu berpuasa, dia tahu dia siam tu menahan diri jangan sampai ada rasa wujud keakuan dirinya. Itu makna puasa. Jadi siapa yang baru faham apa erti puasa, memaknai apa tu siam, maka siam yang sebenar-benar yang Allah nak lihat adalah sentiasa kita ini berada di dalam mengesakan Allah hingga buang, hingga tiada keakuan diri. Susah, bukan susah sebenarnya kita tak dapat maklumat ini ataupun disebabkan kejahilan dan juga kezaliman kita. Siam itu bermakna roh itu sentiasa bersifat azali, berada di alam roh dulu, berada di sisi Allah, memandang Allah, merasakan keasyikan hanya dengan Allah. Dijaga tu beribu-ribu tahun. Tu siam tu asalnya di alam roh kita sebelum terzahir ke muka dunia ini. Maka seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak lain apapun ibadahnya bersumber daripada la ilaha illallah. Apa pun saja yang kita lakukan, niat tu mestilah tiada dulu, yang adanya Allah tu niat, tanpa huruf, tanpa perkataan. Ia datangnya langsung mengesakan Allah je kepada kita. Tetapi apabila kita bersifat fasik, jahil tentang Allah, kita biarkan, kita masuk lagi melawan berzalimi diri kita sendiri. Kita rasa kita boleh buat sistem-sistem kita sendiri, dan kita terbiasa dengan mengikuti sistem-sistem yang selain daripada ridai oleh Allah. Sedangkan kita bermohon, terutama pada bulan Ramadan al-Mubarak ini, Allahumma inna nas'aluka ridha. Kita tidak mengkaji ridha tu. Kita tak berdasiasat ridha tu apa. Kita terus jannah, terus nampak jannah tu. Nampak kita jannah tu upah. Bukan kata tak betul, tapi kita tak bereskan. Tidak selesaikan makna, memaknai apa tu ridha Allah yang kita nak. Seperti mana Rasulullah SAW menganjurkan kita, Rasulullah sendiri berdoa begitu. Mengapa kita tidak faham ke, atau kita buat-buat tak faham, atau kita dah kena rasuk dengan keakuan diri kita, hawa nafsu kita. Tapi kita puasa, siam, menahan diri, maknanya puasa menahan diri untuk tidak membuat keakuan diri. Sentiasa mengikuti sistem yang diredai, sistem Allah, mengesakan Allah 24 jam. Atau siam mengajar kita untuk memantapkan lagi selepas siam tu tadi, selepas puasa, menahan daripada lepas subuh, tapi sebelum subuh ataupun sampai maghrib kita menahan. Bukan saja menahan di waktu itu, untuk menguatkan lagi kita menahan kelaparan, kehausan, kesabaran dan macam-macam lagi. Tujuan dia tidak lain adalah untuk mengesakan Allah. Kerana apa kita tidak mengesakan Allah? Kita nampak yang lain selain mengesakan Allah, maka itu kerugian. Mengesakan Allah dahulu bukan tak boleh baca Quran. Mengesakan Allah dulu baru baca Quran. Melihat wajah Allah dulu baru baca Quran. Mendengarkan kalam Allah dulu baru mendengar kalam yang kita nak baca. Maka Allah lah dahulu, esakan Allah dulu, baru sedap kita membaca Quran. Kerana Al-Quran itu nak dipahami untuk kita memaknai, untuk mendapatkan, menghilangkan penyakit-penyakit yang berada dalam diri kita, iaitu penyakit yang paling besar, iaitu penyakit keakuan diri. Selagi kita berpuasa, orang-orang awam tidak mengerti apa erti siam yang sebenar yang dimaksudkan oleh Allah dan dibuat oleh Rasulullah SAW, dilakukan lagi sambungannya oleh para sahabat, para wali-wali Allah, para orang arifin billah, ulama-ulama, orang Rabbaniun,
Mereka semua berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu berpuasa. Sentiasa hidupnya tadi mengesakan Allah dan terus menerus. Sedangkan orang berbuka puasa dia terus menerus siam, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Adakah kita mendapatkan pengetahuan ini, ataupun ulama-ulama kita membiarkan umat di zaman kita ini akhir zaman berada di dalam keraguan dengan Allah, berada dalam kesyirikan dengan Allah, dibiarkan mengikuti kemauan umat manusia pada akhir zaman ini. Sedangkan sepatutnya kita mengikuti sistem mengesakan Allah yang maha pemurah dan maha penyayang, yang maha sempurna, kerana dia menjadikan semua makhluk, dia tahu mengukur bagaimana undang-undang yang harus kita ikuti. Dia yang menciptakan kita. Mengapa kita lari daripada sistem mengesakan Allah? Kita duduk di dalam sistem mensekutukan Allah, iaitu keakuan diri, dan kita mengikuti sistem-sistem Yahudi, Nasrani yang sentiasa menaikkan keakuan dirinya, membesarkan dirinya, seperti jejak langkah yang ditunjukkan oleh Allah dalam skrip, dalam cerita seperti Fir'aun, Namrud, Hammam dan sebagainya, Iblis dan sebagainya. Dajjal dan kuncu-kuncunya adalah tentera-tentera daripada Yahudi dan Nasrani, itu adalah tentera-tentera daripada Dajjal, daripada Iblis, yang menyuruh membawa keakuan diri. Itu tugas skrip yang Allah beri. Mengapa kita ikut? Sedangkan kita dah berjanji di alam roh untuk terus mengesakan Allah, berada dalam kenikmatan yang tidak ada nikmat yang lebih besar di alam roh ketika itu. Tetapi kita lupa. Kita lupa perjanjian kita. Kita kata macam seolah-olah tidak ada perjanjian. Inilah kita manusia ini yang Allah bagikan menjadi dua. Yang Allah sendiri menyoal di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastaun." Allah SWT berfirman, apakah sama orang-orang mukmin? Orang mukmin ni adalah para rasul, para nabi, para wali Allah, para arifin billah, orang yang tetap ulama mengesakan Allah, Rabbaniun. Arifin billah, mereka ini adalah orang mukmin. Mereka ini tidak sama, kata Allah, dengan orang fasik yang jahil, yang buat tak tahu, membalah-balah dengan Allah, menipu, munafik dan sebagainya yang sifat kebatilan, yang mengajak ke arah untuk tidak mengesakan Allah. Ini orang fasik. Orang fasik ini dengan orang mukmin, orang mukmin dengan orang fasik tidak sama. Allah sendiri yang soal, Allah sendiri yang jawab. La yastaun, tidak sekali-kali sama. Dia beruntunglah orang-orang yang mukmin. Mereka ini adalah orang yang berahli kecintaan kepada Allah. Dia ahli yang sentiasa dalam berpuasa, dalam keadaan apa pun, dalam kerinduan, dalam keasyikan, dalam keadaan takut, bertambah takut dengan Allah apabila dia nak merasakan ada rasa keakuan diri. Ada sikit rasa keakuan, nak datang rasa pun dia takut dah meletak. Sebab itu akan membawa mereka ke arah kebinasaan. Itulah seazab-azabnya bagi mereka. Mereka duduk jaga di situ, siam mereka, puasa mereka, menahan jangan sampai ada rasa keakuan diri. Mereka tahan benar-benar. Inilah kemenangan. Inilah yang dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Inilah orang-orang yang beruntung. Allah memberitahu. Jadi Allah nak kita ni jadi orang yang beruntung. Bukan diciptakan kita untuk jadi orang rugi. Kita tidak boleh soal Allah. Ya Allah, Engkau dah takdirkan aku jadi begini. Itu orang sombong. Mana boleh kita soal Allah? Allah dah bagi kita nikmat hidup, bersyukur, ikuti sistem Allah. Menesakan bukan menyalahkan takdir, itu salah tu. Takdir tu memang takdir Allah, tapi Allah wa qadha rabbuka, Allah mengatakan tetapnya hidup kau adalah selalu merasakan yang ada hanya aku, wa qadha, ketentuanku. Tetapi engkau robah. Kau mengatakan ni ketentuan kau bila engkau buat sesuatu yang tak elok. Padahal yang tak elok pun yang benar-benar daripada Allah, apabila akan terjadi atau terjadi, akan kau pulangkan balik kepada Allah dan tidak melakukannya. Tetapi engkau permain-mainkan kesalahan itu dengan mengatakan Allah yang mentakdirkan, maka engkau ulang-ulangkan kesalahan kau dengan rasa keakuan dirimu. Maka engkau menutup keakuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadikan penyebab innal insana lafil khusr. Allah mengatakan manusia dalam serugi-ruginya. Bila setiap detik, saat, nafas turun dan naik dirinya tidak dihargai untuk mengesakan Allah, mengagungkan Allah, merasakan kenikmatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar mengesakan Allah, nikmatnya melebihi daripada nikmat segala surga yang paling tinggi.
Mengapa kita tertipu dengan hanya di dunia ini, dengan keakuan diri hawa nafsu kita. Maka kejarlah, tenangkanlah hawa nafsu kita dengan nafsul mutmainnah yang sentiasa lebur, yang sentiasa kembali, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Redha, kembali dulu kepada Allah. Dengan kembalinya tidak membawa apa-apa, tidak membawa amal, tidak membawa segala sesuatu, ilmu pun kepada Allah, semata-mata kembali kepada Allah seperti asalnya, iaitu lebur, tidak merasa ada keakuan diri. Irji'i ila rabbik radi, barulah timbul perasaan ridha kita dalam kehidupan kita. Ya, Allah sentiasa ridha kepada kita. Bila kita sentiasa tenggelam, tak ada keakuan diri. Itu yang dimaksudkan Allahumma inna nas'aluka ridha. Ya, ridha tu nikmat dah, ridha tu tadi. Fahami betul-betul ridha. Ya, semua pendengar-pendengar semua, tak kira yang atas dan yang bawahan, semua kita hendaklah ke jalan kembali. Tidak ada jalan lagi yang lain melainkan sujud kembali, menyerah diri, membuangkan keakuan diri, barulah kita akan mendapat mutmainnah. Itulah Allah selalu memanggil kita. Kita tidak sayang diri kita, Allah sayang. Allah tak memerlukan kita, tetapi janganlah bilang kita Allah perlukan kita. Allah tu sayang kepada kita, kerana nak kita ni tenang dan selamat. Maka tu Allah memanggil kita selalu, tetapi kita tidak mendengar pendengaran yang suci itu. Malahan kita mendengar, melayan hawa nafsu, kehendak keburukan, kehendak-kehendak keegoan, keakuan diri kita yang lebih kita utamakan. Kita sembunyi, kita tutupi dengan ayat-ayat Allah, kita tutupi dengan puasa, tutupi dengan sedekah, tutupi dengan perkara-perkara yang nampaknya baik, tetapi di dalam diri kita penuh dengan kerosakan. Batin kita penuh dengan keadaan najis dan kotor, tidak disucikan. Kita hanya membersihkan yang di luar, sedangkan Allah sangat memerlukan, iaitu kepentingnya penyucian, iaitu penyucian itu adalah suci luar dan dalam, di mana dalam itu tidak lagi rasa ada keakuan diri, itu dinamakan suci. Tapi kalau masih lagi merasakan ada lagi rasa keakuan diri, masih lagi kita tidak bersih di dalam puasa kita. Dan seperti mana yang disabdakan Nabi, banyak orang yang berpuasa, puasanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Solatnya sekadar solat, iaitu berdiri, rukuk, sujud dan duduk antara dua sujud saja yang dapat. Dan itu kita berlindung, bermohon kepada Allah daripada kita terhijab dari perkara-perkara ini. Kerana itu saya telah memberitahukan perkara yang sangat penting ini, yang selalu berlaku, hampir berlaku kepada umat manusia pada akhir zaman ini. Kerana dah sampai waktu ni untuk diberitahukan, kerana dah hampirnya 100 tahun, maka Rasulullah akan datang memberitahukan bahawasanya hampirlah tiba kedatangan, iaitu daripada cucuku, iaitu Muhammad bin Abdullah, sama seperti namaku, iaitu tidak lain ialah membawa petunjuk dan akan memberi petunjuk yang jelas, seperti mana yang saya jelaskan tadi daripada sisi Allah. Begitu juga dari datangnya nanti Imam Mahdi, dia akan menjelaskan sambil akan diberi oleh Allah kekuasaan karamah dari sisi Allah. Maka berjaga-jagalah, karamah itu akan datang kepada setiap orang yang membuangkan keakuan diri, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dirinya akan sentiasa berada di dalam kemuliaan Allah. Bila seseorang itu telah terbiasa untuk membuangkan keakuan diri, maka mengesakan Allah. Bila mengesakan Allah, min ayatilah, maka terjadilah ayat-ayat, mukjizat-mukjizat, karamah-karamah yang akan menghapuskan kebatilan-kebatilan. Cukup 100 tahun Allah menskripkan, memberikan kisah-kisah untuk memberikan kepada kebatilan untuk menguasai. Semua itu juga daripada Allah. Maka cukup 100 tahun Allah nanti akan memberikan pula kekuasaan kepada kebenaran di sisi Allah juga darinya. Jadi yang hak yang batil tetap juga dari kekuasaan Allah. Dan nanti kita akan sama-sama melihatnya tidak lama lagi. Dari itu Allah menyuruh kepada Nabi SAW mengkhabarkan berita yang 1400 tahun dulu yang belum nampak terjadi, tapi Nabi disuruh bagi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sayangnya kepada umatnya pada akhir zaman ini. Maka itu jangan kita lengah-lengah, jangan kita lalai lagi, kerana mungkin Ramadan ini adalah Ramadan
untuk kita prepare diri kita supaya bersemangat betul-betul dengan Allah. Bukan lagi nak memikirkan ganjaran kita masukkan dalam otak benak kita. Bukanlah saya kata ganjaran tidak ada, tetapi utamakan ganjaran yang di sisi Allah, iaitu kemanisan yang tidak ada lebih manis, iaitu bersama sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluangnya. Bulan yang penuh berkat berlipat ganda kasih sayang Allah. Rebutlah kasih sayang Allah supaya merasakan sentiasa 24 jam kasih sayang Allah di dalam kita melakukan puasa, di dalam melakukan solat apapun, solat sunat tarawih, zakat, fitrah, apapun yang kita lakukan, maka rasakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hala tujuan sebenar. Jangan kita lari tajuk supaya nanti datang apapun kita akan sentiasa tetap diri kita mengesakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tunggulah, tunggu. Sesiapa saja yang tidak mempercayai, tunggu dan lihat sebentar lagi bahawa kalian akan menyesal. Kiranya kalian masih menunggu dan seolah-olah kalian tidak yakin kepada firman Allah, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah, tidak yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yakin dengan apa yang dibawa, yang diyakini oleh wali-waliullah yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para arifin billah semuanya menyukai untuk mengesakan Allah, mencari ridha Allah, mencari keagungan Allah, membuang keakuan diri di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Lebih bersemangat, bukan lemah, lebih bersemangat untuk mengesakan Allah, merasakan hanya kemanisan dengan Allah, bertambah rasa takut setakut-takutnya apabila hendak merasakan rasa ada keakuan diri. Ini yang dia menahankan diri, makna erti siam atau puasa ini. Maka kita sama-sama amaliakan supaya diri kita ini benar-benar berada di dalam keadaan yang kita selalu minta, di dalam sekurang-kurangnya di dalam solat sehari semalam 19 kali kita mengatakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mengatakan minta kepada Allah kurang-kurang 19 kali, iaitu subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3 dan juga isyak 4, lebih kurang 19 kali. Sekurang-kurangnya kita mengatakan, dah berbelas tahun, dah berpuluh tahun pun ada, kita bermohon, minta, ya Allah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita tidak memaknai ihdinas siratal mustaqim. Dan dijelaskan pula siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang sentiasa membuang keakuan diri, mengesakan Allah sentiasa, iaitu para rasul, para nabi, para wali Allah, para arifin billah, ulama yang rabbaniyun. Mereka semua tu yang dimaksudkan siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kita buta mata kita, kita tutup mata kita, kita seolah-olah tidak pernah melihat dan mendengar yang masih berada lagi golongan-golongan yang dimaksudkan Allah, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Dan juga kita mengikuti pula, nampak pula ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kata kita tak bau, tapi di luar solat kita mengikuti sistem Yahudi yang kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sesat. Tetapi sesat itu di luar solat kita mengikuti. Kita memperbodohkan Allah seolah-olah. Sebenarnya kita membodohkan diri kita sendiri. Kita zalim pada diri kita sendiri. Kita merosakkan diri kita sendiri. Kita tidak sedar. Kita berucap berbelas kali sekurang-kurangnya satu hari, dan kita amalkan itu amalan-amalan yang sesat, iaitu amalan jejak langkah Yahudi laknatullah, di mana sistem-sistemnya yang kita ikuti, sistem pembelajaran Yahudi, sistem penghakiman Yahudi, sistem perbankan Yahudi, banyak sistem pemakanan Yahudi yang kita amaliahkan. Sedangkan banyak sistem-sistem yang dibawa, iaitu sistem Allah yang dibawa oleh para rasul, para nabi, para wali Allah yang mengikuti benar-benar jejak langkah Nabi Muhammad SAW, kita tinggalkan. Kita berterusan dalam kepura-puraan munafik. Kita memohon kepada Allah ampunan di bulan Ramadan al-Mubarak, bagus. Tetapi kita merasa seolah-olah kita diampunkan. Sebenarnya belum lagi kita diampunkan oleh Allah selagi kita tidak meninggalkan jejak langkah
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yang kita sendiri tak nak ghairil, tapi kita Allah suruh tinggalkan dulu baru aku ampunkan. Tetapi kita terus menerus berada dalam sistem-sistem Yahudi. Tunggulah 100 tahun ni tak lama lagi akan kedatangan khalifah akan memerintah sistem mentauhidkan Allah yang benar-benar, iaitu Imam Mahdi, di mana dia membawa sistem mentauhidkan 24 jam. Di situlah kalau kalian masih lagi degil, masih lagi kalian dalam keadaan menunggu, maka kalian tunggulah. Nanti kalian saksikan sendiri, rasai sendiri. Jangan sampai kalian menyesal tidak mengeluarkan air mata. Mana kalian, apakah benda ini, mengapa daripada dulu aku tidak ubah? Jangan nak mengatakan begitu. Kerana Allah telah menjelaskan, Nabi telah sampaikan, wali-wali Allah menyambung untuk mengingatkan kepada kita, tetapi kita mempelekehkan, kita menghina mereka, kita menolak mereka, padahal mereka semua nak menyelamatkan kita, menolong kita dengan kasih sayang supaya kita dapat selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tenang kita berada sentiasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita lari daripada Allah? Jawablah. Mengapa kita nak lari dengan Allah? Mengapa kita nak lari dengan Rasulullah? Mengapa kita nak lari dengan orang-orang yang menyeru seperti mana Rasulullah menyeru, iaitu nakkan kita dapatkan Allah SWT? Mengapa kita singkirkan mereka-mereka yang sayang kepada kita, yang sayangnya adalah sayang yang penuh ikhlas, yang tidak ada apa-apa imbalan yang diharapkan kepada kalian, melainkan dia mengharapkan supaya kalian selamat di dunia dan akhirat, di mana kalian dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia lagi. Mengikuti sistem tauhid, iaitu sistem mengesakan Allah, barulah benar kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kita membuangkan sistem yang paling buruk, iaitu sistem keakuan diri kita. Dengan adanya sifat keakuan diri, maka kita akan terus mengikuti sistem-sistem Yahudi, sistem-sistem yang lebih nak naikkan keakuan diri. Maka perhatikanlah, semaklah dalam diri kita. Jangan berlengah lagi dan lengah lagi. Jangan lalai-lalai, jangan tunggu lagi. Kerana hidayah Allah sentiasa ada, sentiasa menunggu, menanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah sentiasa memanggil kita dengan panggilan manja dan sayang kepada kita setiap masa dan saat. Tetapi kita buat tak tahu, kita buat kita lebih mementingkan urusan keakuan diri kita, menyebabkan kita berada di dalam kebinasaan, berada di dalam kerugian yang paling rugi, kemalang yang paling malang. Maka itu kembalilah cepat, kerana masanya dah terlalu hampir. Maka itu beruntung orang yang kembali segera, dan Allah akan memberikan kepada mereka kenikmatan rahmat di sisi Allah. Bila kita kembali, maka seolah-olah Allah akan mengampunkan, Allah akan menghilangkan segala kesalahan-kesalahan kita bila kita sempat kembali kepada Allah dalam keadaan kita menyerah diri. Tidak ada jalan lain lagi melainkan menyerah diri, sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah sebenar-benar. Inilah jalan yang membahagiakan kita, tak ada jalan lain lagi. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berada dalam kebahagiaan. Ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya adalah membuangkan keakuan diri dan sentiasa mengesahkan Allah 24 jam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Insya-Allah saya rasa cukup sampai sini dulu. Apa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dapatlah lagi kita pencerahan dan bertambah lagi hakul yakin, tanpa kita ragu-ragu dan was-was lagi. Kita terus duduk seperti mana yang telah Allah dudukkan kita, leburkan diri kita di dalam warzuqnil fana'a anni. Allah kurniakan kepada kita hanya Allah yang boleh meleburkan keakuan diri kita. Maka Allah menetapkan bahawa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, azali dan abadi. Allah sentiasa kekal abadi. Insya-Allah saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Kita minta kepada Ustaz Fadil Ustaz Ahmad Auza'i memberikan lagi pencerahan, dan juga Pak Lang dan juga Syekh Latif, insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di kala ini marilah sama-sama kita ambil peluang mengingati Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalam zikir kita
Jom zikir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina. Puasa ni ada dua jenis. Selalu kita dengar satu jenis saja. Puasa ni ada dua jenis. Tapi sebenarnya jenis yang kedua ini juga terkandung dalam jenis yang pertama. Yang pertama sekali yang kita faham puasa ni ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa sampailah maghrib. Akan tetapi yang lebih umum daripada itu, takrif puasa iaitu menahan puasa. Artinya tamasuk, iaitu pegang, tahan, sabar, iaitu menahan. Menahan ni selalu dikaitkan dengan break. Orang yang menahan akan diganjarkan oleh Allah SWT di akhirat nanti dengan ganjaran yang paling besar, iaitu dapat melihat wajahnya. Salamun qawlan min rabbir rahim, ganjaran yang paling besar. Yang bawah-bawah daripada ganjaran yang paling besar ni ialah syurga-syurganya lah, yang dipanggil syurga tertingginya, syurga Firdausnya ke, bawah sini lagi syurga Adan ke, bawah lagi syurga apa ke. Tak apalah syurga-syurga tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bukannya salah, tetapi lebih baik kita sempurnakan hidup kita dengan menyempurnakan Islam, iman, ihsan, iaitu pergi kepada yang paling tinggi tu, ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la tu sunnah kan, Nabi yang cakap tu, ila rafiqil a'la. Maka umatnya pun mesti nak tiru siapa lagi kalau bukan Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tu Rafiqul A'la tu? Tidak lain tidak bukan zat yang kita sembah saban waktu. Kalau kita pergi ke situ, seluruh syurga kita dapat pergi. Dapat ziarah penghuni syurga pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Sampailah dapat ziarah Rasulullah. Dengan Rasulullah kita jumpa Allah. Tapi orang yang berada di syurga pertama, dia terhad, jadi siling. Dia tak boleh pergi syurga nombor 2. Yang nombor 2 dia boleh pergi ziarah syurga nombor 1. Syurga nombor 2 tak boleh pergi, dia ada siling dia. Siling dia ialah lantai syurga nombor 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi orang duduk di syurga nombor 7 dapat ziarah syurga nombor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wallahu a'lam lah. Saya rasa orang yang duduk syurga nombor 7 ni agaknya lah ada had juga kan, tak dapat jumpa Allah. Bukankah nikmat yang paling besar berjumpa dengan Allah? Dan puasa ni istimewa. Allah kata puasa ni
Aku saja yang beri ganjaran kepada orang yang puasa. Maknanya ada rahsia. Bukan kaleng-kaleng punya rahsia ni. Bukan biasa-biasa punya rahsia ni. Kenapa Allah cakap macam tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jalani, puasa ni ada puasa syariat, ada puasa hakikat. Puasa syariat itulah tadi, menahan diri daripada subuh sampai maghrib, tahan diri, tak makan, tak minum, tak itu, tak ini, tak korek hidung. Korek hidung batal puasa, korek telinga batal puasa. Apa tu perkara-perkara yang batal puasa lah. Dia pun tahulah senar-senarai tu. Tapi puasa orang hakikat ni, dia menahan diri. Menahan diri tu dia letak umum. Daripada dia sedar, daripada dia kenal Allah, dia tahan diri dia sampai dapat berjumpa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu puasa orang arif billah. Lama puasa dia, menahan diri dia lama. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kebahagiaan bagi orang puasa ni dua jenis juga. Iaitu ketika berbuka puasa, dan yang kedua kebahagiaan kemuncak bagi orang-orang ahli puasa, orang-orang puasa ialah ketika bertemu dengan Allah. Kebahagiaan orang puasa, orang syariat, of course ketika buka puasa tu bukan main huri. Allahu Akbar. Bukti huri ni tu, dia beli segala macam lauk dekat pasar Ramadan. Pelik-pelik lauk. Selagi tak pernah jumpa, lagi nak beli. Bila sampai rumah, bertabur lauk. Cantik punya warna, semua warna ada. Bila time nak makan, Allah, dia paksa-paksa makan dia tu. Air tu semua nak rasa. Semua jenis air nak rasa. Semua jenis kuih nak rasa. Semua nak rasa. Akibatnya, sengkak. Nak pergi tarawih pun tak larat. Pi juga mengantuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kebahagiaan, iaitu yang benar disebut oleh hadis. Kebahagiaan orang puasa dua. Pertama ketika berbuka puasa. Yes. Tapi ada satu lagi, iaitu ketika bertemu dengan Allah. Masalahnya bukan semua orang dapat bertemu dengan Allah. Bukan semua orang dapat menengok wajah Allah. Bukan semua orang, bahkan bukan semua orang dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang sudah diberikan akses untuk pergi ke syurga, tapi melilau-lilau keliling cari syurga, tak jumpa pintu syurga, tak jumpa pintu syurga. Bila ditanya kenapa jadi macam ni, rupa-rupanya dikatakan orang ini ialah orang yang tak nak selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi alam akhirat ini alam yang penuh dengan lapisan-lapisan. Penuh dengan lapisan-lapisan. Jadi jangan kita nafikan di dunia ni ada lapisan-lapisan. Lapisan ilmu terbahagi kepada beberapa. Lapisan ilmu syariat tidak berpisah dengan ilmu tarikat, tidak berpisah dengan ilmu makrifat, tidak berpisah dengan ilmu syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Empat ni jadi rafidul mafdul, tali bersimpul yang kukuh. Tidak boleh pegang syariat saja tanpa ada tiga lain. Tidak boleh pegang tarikat saja tanpa tiga lain. Tidak boleh pegang hakikat saja tanpa tiga lain. Tidak boleh pegang makrifat saja tanpa tiga yang lain. Dia sekali tu. Sebagaimana kereta dia 4 tayar. Hilang satu, capik. Hilang satu kereta, capik. Kebanyakan kereta tak boleh jalan langsung. Kecuali Setron masih boleh jalan. Itu pun tunggang langgang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedang hadirin dirahmati Allah sekalian. Oleh itu, menahan diri yang paling besar ialah menahan keakuan diri. Menahan keakuan diri. Ya, selagi mana kita di dunia ni, pasti ada keakuan diri. Even Syekh Abdul Aziz ni pun kata, setiap kali talk dia akan berakhir dengan minta maaf kalau ada keakuan diri. Maknanya apa ya? Tidak ada manusia yang maksum. Semua orang ada keakuan diri. Justru bila dikatakan kamu ada keakuan diri, jangan kecil hati. Saya pun ada keakuan diri.
Cuma kita bertatih-tatih. Dalam sehari ada satu keakuan, dulu dalam sehari 100 keakuan diri. Lawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mungkin sekarang dalam sehari satu keakuan diri. Lawan lagi, tentang lagi habis-habisan. Jihad akbar tu lebih besar pada perang Badar. Lawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Justru bila tidak ada lagi syirik ini, Allahumma salli ala Muhammad. Kebahagiaan yang sebenar-benar hakikat baru layak menjelma di akhirat nanti, iaitu bersama dengan Allah. Memandang wajah Allah. Itulah nikmat yang paling tidak dapat ditandingi. Salamun qaulam min rabbir rahim. Duduk bersama dengan Allah pun masih boleh pergi syurga je. Jangan sekali-kali memfitnah apa nama grup macam ini tak nak syurga lah apa semua. Ada orang yang fitnah dalam internet. Saya tampak ini golongan tak nak syurga Allah, dia kata. Apa ni, dia hina ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Oh, tak nak syurga, dia kata. Kita buat ibadat untuk syurga, dia kata. Ini golongan yang kelompok yang bid'ah, apa dia kata lagi? Tahyul. Apa entah lagi. Macam-macam yang diberikan kepada orang yang menyanyi ilahi lastulil firdaus tu. Itu bukan maksudnya, bukan dia tak nak syurga. Khitab tu, maqasid syair tu, dia nak minta keampunan, bukan tak nak syurga Allah. Dan bila mengharapkan Allah, hanya semata-mata Allah, bukan maksud dia menafikan syurga. Kalau duduk bersama Allah di akhirat nanti, di hadrat Allah, dengan segala syurga daripada 1 nombor 97, insya-Allah tu tuan-tuan boleh pergi ziarah. Orang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dari kalangan ahli keluarga ke, rakan taulan ke, dengan izin Allah. Semua boleh pergi, tuan-tuan. Tapi kalau kita duduk ala kadar dapat masuk syurga Allah tingkat 1, belum tentu tuan-tuan boleh naik. Kena ada syafaat yang banyak, minta syafaat banyak. Keloi orang syurga nombor 2. Orang semua dua tarik. Keloi pula orang syurga nombor 3. Sampai nak panjat tu. Sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak pula dikatakan Allah salli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Bukan begitu. Nama je panjat, tangga, atas, itu bukan, itu bahasa saja. Ya, bila bertemu dengan Allah ini, keluar daripada segala alam. Allahumma salli ala Muhammad. Bila keluar daripada segala alam, bagaikan tips yang diberikan oleh Ustaz Aziz, bayangkan semua alam ini berada dalam satu bola kaca dan buang jauh-jauh. Bukan maksud di situ orang yang berkata tiada lah tu dia daftarkan ataupun dia tafsirkan sebagai tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Bukan maksud pula dia mengaku Tuhan. Bila masih dia mengaku Tuhan, itulah nampak dia. Kelakarnya akal ni, keceluparan dan juga kenakalan akal dalam melakukan mantik rutin tetapi salah. Itu akibat tak mengaji. Datang mengaji, mari jumpa dengan para arifin billah, kerana Allah bagi kita modal duit, modal masa, modal kereta. Para arifin billah dah memasyhurkan diri dia, mencemar duli, masuk dalam media sosial yang kira-kira 5 tahun yang lalu para arifin billah ni tak nak masuk dalam media sosial. Kerana menjaga diri tu. Tak nak supaya tidak mahu dihina, kerana menghina para arifin billah, kesian kat diri orang yang hina tu. Nanti dia tak ada apa-apa. InsyaAllah para arif billah tak ada sakit hati. Tetapi kesian kepada orang yang mencerca dan menghina tu, yang menjatuhkan sesat dengan keceluparan akal dan mulut-mulut mereka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para arifin billah ni telah menafikan diri dia. Para arif billah semuanya yang saya jumpa menafikan diri dia. Sehingga kalau menafikan diri ini, sehingga mereka bermujahadah dalam diri mereka, sehingga tidak ada lagi riak, tidak ada lagi sombong dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Kerana itulah para arif billah ni,
Syekh yang saya jumpa, Syekh Ali Jumaah ke apa semua. Orang cium tangan dia tak ada tarik. Orang cium tangan dia tak ada tarik. Kerana kita tahu, kita pun dapat rasa dalam diri dia, ciumlah sejuta orang pun, insya-Allah tak ada riak. Yang kita paranoid ni, oi, apa ni Syekh bagi cium tangan, cium kaki, riak apa semua. Allah, kesian kat diri kamu. Kesian kat diri sendiri kerana telah menceluparkan diri, menghinakan diri sendiri. Takut-takut jangan sampailah para arifin billah, para awliya ni terguris hati mereka kerana itu mengundang kepada perang yang diisytiharkan oleh Allah dan Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu biqablih. Tidaklah pula di sini para penonton sekalian, tidaklah pula di sini orang yang berada dalam majlis ini mengaku para wali Allah pula. Janganlah akal ni begitu pantas menyatakan hujah-hujah yang nakal-nakal tu. Tidaklah pula orang di sini mengaku dia wali Allah. Tidak pula dia mengaku dia arif billah. Tidak. Orang yang ada di sini, yang saya tahu, yang saya pasti, mereka menafikan semua tu. Apa pangkat, apa jawatan, nafi. Tak, bukan aku. Wali bukan wali. Ustaz bukan ustaz. Tok Syekh bukan Tok Syekh. Haji bukan haji. Ustaz bukan ustaz. Apa engkau? Kau mengaku Tuhan? No. Mengaku Tuhan pula bila kata la. Itu yang pelik je. Sebab itulah akal ni tuan-tuan mesti ditambat dengan, mesti diasuh dan dididik dengan para arifin billah, para guru mursyid. Hati-hati. Tidaklah pula majlis ini memanggil anda supaya datang mengaji dengan Tok Syekh yang ada di sini. Tak. Cari, janji kamu berjalan mencari para arif billah, mencari guru mursyid. InsyaAllah ramai di sana para arifin billah, para mursyid yang mengajarkan, mentafsirkan tentang la ilaha illallah. Yang seronoknya dalam majlis seumpama ini, 100% percakapan hanya berkisah tentang berkenaan Allah. Yang saya tidak jumpa dalam majlis-majlis yang lain. Maaf, sorry to say, yang lain hanya dia buka satu hadis, tafsir Quran, tafsir sirah, tafsir. Kita nak berlazatan dengan Allah. Kita nak syok dengan Allah. Kita dah rasa syok. Jadi kita nak rasa syok dengan Allah. Kita dengar kalam-kalam yang menceritakan tentang Allah. Tak ada benda lain yang syok di dunia ni dan di akhirat melainkan Allah. Dan wajah Allah tu, Allah kata di dunia ni lagi dah ada wajah Allah. Rugi kalau tunggu akhirat baru nak idrak wajah Allah. Di dunia ni lagi idrak wajah Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang dan dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, majlis membesarkan Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kita berada di dalam ketenangan, di dalam sakinah. Kerana apa? Kerana kita biasa membuangkan keakuan diri. Kerana kita rasa majlis ini diskripkan, macam Ustaz kata, direncanakan, ditulis oleh Allah SWT semuanya. Itulah kita berada dalam majlis mentauhidkan Allah SWT dan mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan. Majlis meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita nak nafikan keakuan diri, nak buangkan dan nak leburkan kita ni tidak ada apa dan yang ada hanyalah keesaan Allah SWT. Kita nak mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benar tauhid, dengan ma'rifatullah. Kita kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berada dalam ketenangan, di dalam keasyikan, keseronokan
dan juga kelezatan, kemanisan yang tidak ada pahitnya. Karena kita rasa semuanya ini diskripkan, diaturkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sedikit pun daripada kudrat dan kuasa kita, melainkan semuanya dengan kudratullah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini Allah SWT telah kurniakan kepada kita amalan nikmat puasa atau siyam, yang mana Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Macam mana Ustaz Abdul Aziz uraikan tadi, puasa kita bukan saja setakat menahan lapar dan dahaga. Macam mana juga Ustaz Ahmad Uzai bagi pencerahan tadi, tapi kita nak buangkan keakuan diri. Itulah la'allakum tattaqun. Tattaqun, kita nak moga-moga kamu bertakwa kepada Allah SWT itu ialah tidak ada keakuan diri. Tidak ada diri kita. Kita leburkan, kita buangkan terus. Dan kita sentiasa nafikan 24 jam. 24 jam kehidupan kita ni hanya semata-mata bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itulah beza dengan majlis yang lain, yang mana majlis lain pun Masya Allah besar juga kelebihannya, majlis ilmu juga. Tapi majlis kita macam Ustaz kata tadi, kita sentiasa melahirkan kebesaran Allah SWT, menyebut nikmat-nikmat Allah SWT, menyebut dan meniadakan diri kita. Tapi yang ada hanyalah Allah SWT, mengesahkan Allah SWT sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. Jadi Masya Allah, semoga kita semua dapatlah la'allakum tattaqun itu, Insya Allah. Dan itulah bekal yang kita nak bawa, nak bertemu dengan Allah SWT. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah, Allah Taala kata pesan dalam Quran, dan sebab bekal itu ialah takwa. Inilah dalam bulan Ramadan inilah insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bihi ruqadu wa tanfariju bihi kurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia inayah rahmat ni dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan, maka kebaikan pada petang ini, pada petang yang mulia ini, yang dinyatakan bahawa hari ini adalah hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Saya nak nyatakan kita bertemu Allah sekarang ini bertemu dengan Allah. Jadi alhamdulillah kita bertemu dengan Allah. Sebab apa? Kita melihat Allah, kita melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, dan seluruh sekalian alam tidak menyatakan diri kita. Seluruh sekalian alam menyatakan diri dia yang Esa. Itulah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang dinyatakan dengan Syekh Aziz, Ustaz Ahmad, Pak Alang, semua menyatakan kita dah bertemu dengan Allah sekarang ni. Bukan kita nak tunggu lagi bertemu dengan Allah tu di akhirat besok. Tidak. Sekarang inilah kita dah bertemu dengan Allah. Sebab apa? Itulah yang dikatakan penafian diri, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Saya teringat pada satu live yang saya tengok pada malam, saya tak ingat hari apa, berlaku di Ampang hari itu. Syekh Idrus Al-Khalidi Nasyabandi, macam mana penyampaian dia? Ini saya rasa
ulung kali yang saya melihat keadaan beliau, walaupun dalam keadaan live kita dah rasa satu getaran yang kuat. Sebab itu yang dikatakan ahli bertemu dengan ahli. Walaupun live saya rasa itulah pertemuan di antara ahli dengan ahli. Dia bersembang sebegini, sebegini. Tapi dalam pertemuan yang dalam sembang yang pertama, saya tak tahu lah sebab saya tengok live tu masa tu dalam keadaan, tapi samalah keadaannya. Dia diam je. Diam dia goyangkan badan dia macam ni. Dia tak tahu, dia ambil zuk ke apa, wallahu alam, itu keadaan dia. Keadaan dia. Sebab dia nak melihatkan bahawa jangan pandang diri dia. Pandanglah Allah dahulu. Pandanglah Allah, jangan pandang diri dia. Pandanglah sirrullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Jadi dia kata masa tu lepas yang menarik perhatian saya, lepas dia diam tu, dia cakap, dengar tak? Kalian dengar tak? Dia kata. Lebih kurang itulah, saya pun tak apa ni sebab dia tak apa jelas masa tu live tu. Ini pun dah di-delete, dia arahan Allah Taala di-delete. Tapi saya ceritakan sikitlah pengalaman orang-orang yang ahli Allah. Dengar tak? Padahal dia cakap sikit je. Maksud apa? Hati, qalbun dia kata. Qalbun. Saya Allah Taala lihatkan. Allah Taala perlihatkan. Minta maaf saya cakap, Allah Taala perlihatkan, Allah Taala bagi tahu saya. Itulah yang dikatakan qalbun yang hidup, iaitu basariyah, dalaman. Itu maksud dia kata, dengar tak? Dengar tak dengan pendengar Allah? Maksudnya itu. Jadi apa yang Syekh Aziz sampaikan, yang dengan apa yang Syekh Idrus Al-Khalidi itu beritahu, inilah perhati tak kita? Syekh Aziz cerita ni samalah dengan Mursyid Arif Billah yang hari tu malam tu cerita. Sama. Tapi dia cerita dalam keadaan dia asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebegitu. Sebab dia nak nampakkan dia punya daripada halusnya dikatakan percakapan dalaman tadi tu. Percakapan dalaman tu. Dengar tak? Kau dengar tak? Kau nampak tak? Lebih kurang itulah cakap dia. Nampak tak? Walaupun basariyah. Maknanya apa? Tu. Dia nampak. Allah Ta'ala menzahirkan satu percakapan. Allah Ta'ala menzahirkan satu pertemuan. Allah Ta'ala menzahirkan satu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dikatakan menafikan keakuan nafi. Perkataan dia pun masa dia bercakap, saya ingat balik, saya sampai sebelum nak di-delete tu saya tengok lagi. Allah Ta'ala gerakkan lagi kan. Jadi maknanya dia kata nafi. Tapi perkataan dia tu lebih mendalam lagi. Samalah. Syekh Aziz cerita bab kenal diri, kenal Allah ni. Untung kita pada pendengar YouTube, sahabat-sahabat sekalian, kita dapat diperjelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa yang diungkapkan oleh guru pembimbing rohani sekarang ni, yang sekarang kita dengar, yang daripada saya rakam dulu sampai daripada 2021 tu sampailah sekarang, sampai jemaah-jemaah yang rakam sekarang ni gunakan akaun lain, sama sekarang ni masih cahaya online, kenal diri, kenal Allah, sama aja yang dikatakan perkataan Mursyid Arif Billah. Tapi bagi nak memahamkan kita lagi, apa tu? Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Jangan rasa gerak kita, jangan rasa apa. Kita nak angkat kerusi, jangan kata kita. Itulah qudratullah. Kita nak masak ayam goreng hari ni kan, contohlah. Kalau ada lah, kalau tak ada tak adalah. Ayam goreng. Jangan rasa kudrat kita, kudrat Allah. Jadi kita makan tu dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang makan? Pasti yang menunjukkan kita ni menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Lawan dia lawan insya-Allah akan dapat di satu yang dikatakan orang yang sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan keakuan diri dia yang ada hanya Allah itu. Itu yang penting dalam kehidupan kita harian kita, yang mana seperti Syekh beritahu tadi, dalam keadaan 100 tahun Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah dah jatuh, 100 tahun ni nak hampir dah. Kiralah sendiri 2024 tolak 1924 berapa? Dah memang tepat pada 100 tahun. Jadi kita berhati-hatilah. Bukan berhati-hati lagi, kita dah kena bertindak. Bukan memproses lagi, kita dah kena bertindak. Bertindak apa? Yang penting dalaman ni. Jangan risaukan huru-hara. Huru-hara tu pasti ada. Peperangan tu pasti ada. Yang mana Muhammad bin Abdullah, cucu Rasulullah SAW, akan bawa benda ni, tauhid la ilaha illallah. Ini yang dia akan bawa. Macam mana yang kita tengok yang paling terdekat di Kabul, Afghanistan, dia dah merampas Kabul tu, kerajaan Kabul tu ibarat macam Putrajaya. Saya terus terang cakap, ibarat macam Putrajaya tu dia ambil, ibarat macam tu. Itulah Imam Mahdi akan bawa. Kalau di Malaysia, semua kerajaan dia akan takluk untuk memperbetulkan yang mana
pembohongan-pembohongan yang berlaku dalam dunia. Dunia sekarang, dunia. Termasuklah bank, apa semua, pendidikan, apa semua. Dia akan betulkan semua. Jadi apa yang dia bawa? La ilaha illallah. Menafikan keakuan siapa yang dengar hari ini, siapa yang dengar sebelum-sebelum ini, pasti dia akan menjadi pengikut Imam Mahdi. Muhammad bin Abdullah. Dengarlah, sami'na wa ata'na. Walaupun dia tak faham, ya Allah, aku tak faham, ya Allah. Engkau yang boleh bagi faham, ya Allah. InsyaAllah dia akan mengikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan diikut seterusnya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Pasti. Saya bukan nak memfatwakan saya yang letakkan, tapi sebenarnya ikutlah. Itulah kata kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak langkah Nabi Muhammad. Siapa ikut, selamat dia. Pasti dia akan ikut cucu dia, Muhammad bin Abdullah. Pasti saya sama-sama kita doakan. Jadi bawalah sekarang ni, bawa bertindak terus, dah dengar ni, bawa terus, bawa dengan keluarga, bawa dengan suami, bawa dengan anak, semua. Kita dalam apa semua bidang kita bawalah. Bawa kereta jangan rasa kita bawa motor kita jangan rasa kita boleh berjalan jangan rasa kita. Memang pasal Ustaz Ahmad kata tadi, memang pasti dia akan datang keakuan diri itu pasti. Tapi kalau kita nampak yang datang, siapa yang sebut keakuan diri itu pasti akan datang, dia kenallah diri dia. Dia kenallah diri dia. Sebab dia tahu keakuan diri dalam diri dia tu datang. Keakuan diri dia datang. Pasti dia kenal Allah. Pasti dia kenal Allah. Jadi itulah yang dia katakan. Saya nak cakap di sini bila kita cakap menafikan keakuan diri, siapa yang bagi yang nak cakap perkataan nafi ni? Siapa? Allah. Bila Allah Ta'ala bagi perkataan nafi tu, kita dah menghilangkan keakuan diri kita. Siapa yang hilangkan? Allah juga. Pasti. Dia nampak di situ. Bukan dia rasa kita lagi. Kita yang nak nafikan keakuan diri pula. Kita yang nak mengisahkan Allah pula. Tu maknanya dia belum kenal lagi. InsyaAllah kita nampak perkataan menafikan keakuan diri kita. Sematkan dalam hati kita. Menafikan keakuan. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Jadi nafi tu, siapa yang membinasakan keakuan diri kita? Allah lah yang menafikan, membinasakan keakuan diri kita pasti, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi berkumpul mendengar amanat-amanat bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat daripada syekh kita dan juga penjelasan-penjelasan daripada Ustaz, daripada Pak Lang, daripada suami saya. Syukur Alhamdulillah. Perkongsian saya hari ini, apa yang diamalkan, yang telah diamaliyahkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan kata di tikar sejadah saja, dalam kalbu, dalam hati sentiasa terlintas, sentiasa berdoa, ya Allah, Kau buangkanlah sifat keakuan dalam diriku ini, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah aku hamba yang sentiasa mengesahkan Engkau. Doakan sekali untuk anak dan suami, untuk seluruh ahli keluarga. Sepanjang bulan puasa, tak pernah doa yang lain. Tak pernah minta kaya ke, minta yang tu saja. Minta, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sentiasa mengesahkan Engkau, ya Allah. Sebab kadang-kadang kita lalai. Kita lalai, sifat manusia sentiasa lalai dan sentiasa memerlukan bimbingan daripada seorang guru. Dan Alhamdulillah juga mendapat bimbingan daripada seorang suami. Kesan yang diperolehi daripada itu, Alhamdulillah, suami saya semakin hari semakin romantik. Kasih sayang daripada dia juga. Dan setelah hari-hari kami mengulang kaji semula apa yang dibawa oleh Ustaz dan telah dirakam setiap hari kami menonton video. Di situ dapat satu kefahaman dan kita dapat mengolah balik. Saya pernah mendengar satu video daripada Kelantan, satu jemaah bertanyakan
Dia kata jadinya yang makan ni Allah lah, dia kata. Yang makan ni Allah lah, yang solat ni Allah lah. Sebenarnya pada pemahaman saya itu adalah kudrat Allah. Semuanya daripada kudrat Allah, menafikan diri kita. Sifat manusia ni sifat kita menafikan. Itu kita ni tiada, kita menafikan semua tu, kita kembali semua kepada dia. Buatan kita ke apa semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit lagi perkongsian saya dan juga berkenaan dengan puasa. Sebagai seorang ibu, saya menyeru kita didiklah anak-anak kita ni terlebih dahulu bukan dengan puasa, tapi dengan solat. Sebab saya tengok di kalangan kawan-kawan ke ahli keluarga yang terdekat ke, memaksa anak seumur 6 tahun, 7 tahun suruh puasa penuh, dapat ganjaran, dapat duit raya lebih. Jadi anak-anak ni puasa, solat tak. Jadi kita tengok kesan sampai ke hari ini, tak pernah kita jumpa orang yang solat tapi tak puasa. Tapi ramai kita jumpa orang yang puasa tapi tak solat. Sebab dia, daripada kecil kita ajar anak-anak kita ke, siapa dapat puasa penuh, kita dapat duit raya lebih. Dan kita berjumpa dengan saudara mara, kita bangga-bangga anak kita ni umur 7 tahun puasa penuh. Wah, hebatlah puasa penuh. Tapi sebenarnya tu salah, ajaran yang salah lah. Sebab sebenarnya Allah suruh ajar anak kita ni, kecil-kecil ni kena Allah. Awaluddin ma'rifatullah, maknanya kena Allah. Lepas tu seumur usia 7 tahun, ajar solat. Solat mana dia tengok kita, ibu bapa solat. Lepas tu lama-lama kita bawalah dia macam mana nak solat yang sebetul-betulnya, maknanya kita menafikan diri kita. Di situlah. Jadi kalau nak ajar suruh anak berpuasa, pastikan anak solat 5 waktu. Itu saja. Jadi semoga semua yang mendengar talk ini mendapat ilmu dan mendapat membawa perubahan dari sehari ke sehari. Takkan umur daripada 20 pun macam ni juga kita buat amalan, dan sampai ke umur 50 pun sama je, tak ada perubahan. Jadi kita nak bila sesiapa yang mendengar talk sebegini, bawalah perubahan. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga kita mendapat rahmat daripada Allah SWT dan sentiasa mendapat keradaannya daripadanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, apa yang diucap oleh teman-teman kita tadi, daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri, daripada Pak Lang, Syekh Latif dan juga Tuan Rozi. Semua itu tadi adalah daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang mana dikatakan tadi adalah perkataan yang bukan membawa kepada kehendak diri, keakuan diri untuk nak dinaikkan, untuk yang tidak, maka semata-mata bersih, kudus, kerana hendakkan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ada tujuannya. Tak lain nak mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjelaskan lagi dalam hidup kita bertambah terang lagi, bertambah terang. Hidup kita sentiasa bila bertambah terang, disuluh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berasa tenang, sebab kita tahu segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita akan diatur, akan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin. Jadi bagi orang yang tidak mempelajari, tidak menjumpai pembimbing rohani untuk dia belajar kenal diri, kenal Allah, maka mereka ni berada dalam keraguan, banyak merasa was-was tentang kehidupan hidup dan mati, mati dan hidup. Kehidupan rezeki pun mereka tidak yakin. Mereka takut rezeki mereka tak ada, padahal rezeki itu dijamin oleh Allah. Mereka takut yang bukan-bukan. Penyakit yang dimaksudkan itu penyakit waham oleh Nabi. Dia kejar rezeki itu banyak sangat, seolah-olah dia takut rezeki itu lari. Ini kehidupan tadi. Dia tak mengenal diri, mengenal Allah. Penyakit waham, cinta dunia. Kalau boleh dunia seisinya pun tak cukup lagi. Begitulah cintanya dunia yang aku takuti berlaku akan
tertimpa kepada umatku pada akhir zaman ni. Jelas kita melihat itulah punca-puncanya keakuan diri. Bila ada keakuan diri maka kita takut. Kita takut rezeki kita lari, kita takut tak cukup ini, anak kita siapa nak jaga, anak kita nak bagi rezeki siapa. Kita seolah-olah padahal setiap hari kebelakangan ni ke depan pun yang susun rezeki kita Allah. Tapi kita tak mengaji dan disuruh mengaji tak nak mengaji. Maka itu kita ditakut-takutkan dengan perkara yang makhluk bukan Allah. Itu yang buatkan kita berada dalam azab, berada dalam kerugian. Ya, jadi saya pun tak nak memanjangkan. Maka tegaskan tadi iaitu siap-siapkanlah, kerana kita ni pesanan saya, pesanan yang penghabisan, iaitu siap-siapkanlah maknanya ilmu pengetahuan kita tentang Allah, supaya hidup kita berada di dalam keadaan tenang, berada di dalam keadaan iaitu qalbun yang salim. Dan kita ajar kepada semualah keluarga kita supaya nanti bila kedatangan tak lama lagi Imam Mahdi kita boleh mengikuti. Dan orang-orang yang bila dah mengenal diri, mengenal Allah, maka pasti bila Imam Mahdi turun, karamah pun turun sekali. Jadi karamah tu akan duduk kepada orang-orang yang buang keakuan diri, yang terbiasa. Jadi sempat lagi bulan Ramadan ni kita pulun, kita betul-betul kita nak dapatkan Allah. Jadi tak lama lagi datangnya Imam Mahdi kita boleh ikut, maka kita akan dapat juga karamah. Bila kita lapar, Allah kata jilat aja jari. Siapa-siapa lapar keluarga kita, jilat jari kita, karamah. Dan banyak lagi karamah-karamah. Jadi kita tak boleh jelaskan karamah tu hanya di sisi Allah. Tak ada yang susah kalau Allah tu mengizinkan. Jadi Allah mengizinkan kepada orang-orang yang betul-betul dah kosong, dah betul-betul mangkuknya kosong. Jelas bahawa Allah akan menurunkan di tempat yang suci itu tadi. Kalau tak suci, tak bersih, ada keakuan diri, tak mau turun karamah tu, kemuliaan Allah tu. Nak turun kepada tempat yang tidak ada lain melainkan ditempatkan khas untuk tempat Allah nak turunkan rahmat, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan dalam menyampaikan rasa keakuan diri. Wa'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.